إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Tak kuat? Tak dengar. Ni dengar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Imam, juga pembuka majlis kita pada hari ini, Ketua Nazir Ustaz Najahan, Bilal, Barisan Jatuh Kuasa Masjid, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan pusingan kedua Ihya Masjid 2019. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini daripada awal hinggalah akhirnya pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah hari ini kita bincang sebuah sedikit berkaitan perihal kita, dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia yang hidup atas muka bumi ini selain daripada anbiya yang dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya mereka ini akan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan semua kita ini akan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun di kalangan kita boleh mendabik dada mengatakan aku tidak pernah melakukan kesilapan, kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu, bukanlah sesuatu yang pelik bila mana seseorang itu melakukan kesilapan, kesalahan dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang peliknya ialah tuan-tuan, bila mana seseorang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran, tetapi dia tidak nak iktiraf, tak nak mengaku kesalahan yang mereka lakukan, dan kemudiannya tidak mahu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insya-Allah kita akan bincang lebih kurang berkaitan dengan bagaimanakah manusia itu boleh terjebak dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, manusia akan mudah terjebak dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana mereka ini tidak tahu bagaimana untuk menguruskan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan semua manusia atas muka bumi ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Ankabut ayat kedua. Adakah manusia menyangka mereka ini akan terlepas an yaqulu amanna, dengan cukup dengan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka ini belum lagi diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sambung lagi firman-Nya, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji kelompok golongan-golongan sebelum daripada kamu, umat-umat sebelum daripada kamu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka kami tahu siapakah yang sebenar-benarnya yang beriman, yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan kami tahu siapakah mereka yang berdusta, yang ingkar, yang berdosa, kemudian yang tak mengaku dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tak nak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ujian ini, kalau kita duk fikir, biasanya orang kita fikir ujian ini ialah sesuatu yang buruk. Kalau bala, kita kata bala ni teruklah. Kalau bala ni macam kena tsunami, itulah ujian. Anak mati, itulah ujian. Berniaga rugi, ujian. Anak kita gagal dalam exam, ujian. Anak kita tak menjadi, kita kata ujian. Tidak begitu, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji, kami duga manusia itu bil khair, dengan kebaikan, wasyarr, dengan keburukan, sebagai satu ujian. Bermakna yang baik itu ujian, yang buruk juga ujian. Berapa ramai di kalangan manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seksa, dengan kepayahan, tetapi mereka berjaya cemerlang lulus dalam ujian tersebut. Berapa ramai orang susah diuji berbagai-bagai, makin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia sedar yang datang kepada dia itu ujian. Susah bagi dia ujian, payah itu ujian, bala itu ujian bagi mereka. Berapa ramai di kalangan manusia yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesenangan. Allah uji mereka dengan kesenangan, dengan anak pinak yang ramai, dengan harta yang banyak. Akhirnya mereka tersungkur, tewas dengan ujian tersebut. Sejarah telah mencatatkan berapa ramai di kalangan penguasa-penguasa dunia kalah dengan ujian kesenangan. Firaun kalah, tewas dengan ujian kekuasaan yang maha besar. Qarun akhirnya gugur, tewas dengan ujian kekayaan yang terlampau banyak. Sebut saja Namrud dan sebagainya, pemerintah-pemerintah terdahulu, dan banyak. Dan umat Islam pada hari ini juga banyak lalai dan alpa dalam keadaan kesenangan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak-anak kamu itu merupakan ujian. Bagaimanakah cara kita untuk mengurus ujian ini?
bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala hantarkan ujian berupa nikmat, mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mensyukuri? Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka anak yang ramai. Mereka didik anak dengan cara yang betul. Mereka ajar anak mereka mengikut yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka dikurniakan harta. Mereka membelanjakan harta pada jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang susah ni jarang dia nak buat maksiat berkaitan dengan harta. Orang duit banyak, dia mudah terjebak dengan dosa. Membazir, bermegah-megahan, angkuh. Sebab apa? Ada harta banyak. Datangnya sifat sombong, sifat syaitan, dan berbagai-bagai sifat angkuh buruk akan datang bila mana banyaknya nikmat, ujian berupa nikmat datang kepada kita. Oleh kerana itu berhati-hatilah. Sesiapa yang diberi ujian harta, diberi ujian oleh Allah Azza wa Jalla, kerana dibimbangi nikmat itu merupakan ujian yang akhirnya menjerumuskan mereka ini ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai manusia diberi isteri yang cantik, akhir sekali ikut tunjuk isteri. Apa isteri nak semua bagi, isteri dedah aurat pun okey belaka, kerana sayangkan isteri yang cantik. Nikmat isteri yang cantik telah membawa dia ke jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nikmat anak yang bijak, pandai dan sebagainya, ikut saja apa anak nak, walaupun bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak ini menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wali'azubillah. Oleh kerana tuan-tuan, berhati-hatilah. Beringatlah kita bila mana kita diuji dengan nikmat. Kerana ramai orang tidak sedar dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana mereka menerima nikmat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah semua kita diuji. Nak tak nak kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua lepas dan bebas daripada ujian tersebut. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seorang lelaki datang kepada dia. Dia tanya Al-Imam Syafi'i, "Ya Aba Abdullah, wahai bapa kepada Abdullah, ayyuma afdal? Mana satu yang lebih baik bagi seorang lelaki? Ayyumakkan aw yubtala?" Sama ada seorang tersebut diberi kebebasan, tidak diuji, Allah Subhanahu wa taala lapangkan hidup dia relax, tenang sahaja, ataupun dia diuji. Apa jawab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih? Kata Al-Imam Syafi'i, la yumakkan hatta yubtala. Seseorang tersebut tidak dikira bebas, tidak dikira lapang daripada ujian selagi mana belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih, jangan rasa gundah gulana kalau seandainya ujian itu menyedihkan, menyakitkan, kerana ingatlah, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kepayahan itu ialah kemudahan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab yang pertama yang menyebabkan orang itu mudah terlibat dengan dosa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah bila mana mereka ini gagal dalam mengurus ujian yang datang kepada mereka. Berhati-hatilah dengan ujian Allah Subhanahu wa taala
dibimbangi ujian tersebut akan membawa kita kepada dosa yang boleh menjerumuskan kita kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah lemahnya iman kita, lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ramai di kalangan kita yang telah masuk Islam lama, Islam daripada dilahirkan, tetapi belum kuat yakinnya kepada Allah Azza wa Jalla, belum tinggi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pertama sekali, mereka ini tidak memahami hakikat sebenar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka dah ulang tiap-tiap hari, lebih kurang 10 kali. Ada 10, ada berapa? Ada 9 kali sahaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Subuh sekali, maghrib, isyak, zuhur, asar semua 2 kali. 9 kali lebih kurang. Kalimah an-nafi wal isbat, iaitu menafikan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah, yang berhak diibadati. Hanya sanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah pemilik alam semesta ini. Dan menafikan segala isim-isim, segala bentuk Tuhan yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. An-nafyu, menafikan segala Tuhan selain Allah dan mengisbatkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang memiliki alam ini dan mentadbir alam ini, dan dia hanya sanya yang boleh kita sembah dan ibadati. Apa tuan-tuan faham ni? Bermakna yang lain semuanya tidak perlu kita rasa gundah gulana melainkan Allah. Tak lain kita rasa takut, pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kadang-kadang termakan dengan harta. Bahasa apa saya nak guna sini? Cintakan harta melebihi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangkan anak, terlupa akan Allah Azza wa Jalla. Percaya kepada orang-orang tertentu lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudiannya kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan yang layak, tiada Nabi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka benar-benar yakin dengan perkara ini tuan-tuan, mereka susah untuk terjebak dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut, paling takwa, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Nabi yang menerima risalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di kalangan kita, selalu saya ulang dalam kuliah, merasakan apa yang dilakukan oleh para guru dia lebih hebat daripada Nabi buat. Dia tidak mengatakan begitu tuan-tuan, tetapi perbuatan dia seolah-olah begitu. Bila mana kita sebut ini zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia merasakan bahawasanya amalan aku ni lama dah aku amal, rasa nak buat yang lama lagi. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dahulukan lebih daripada yang lain? Ini zikir raja. Al-Bukhari merantau segenap pelusuk, cari hadis, kumpul hadis berkaitan zikir dan sebagainya. Muslim begitu juga. Datang Abi Dawud, datang Imam Ahmad sebelum daripadanya. Tetapi kita pilih selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Dalam satu hadis riwayatkan oleh Imam Muslim, wallahi, kata Nabi, demi Allah, inni la'atqakum wa akhsyakum lahu. Demi Allah, Nabi bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan kamu. Wa akhsya, orang paling takwa di kalangan kamu, dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan kamu. Bermakna ikut Nabi, maka kita selamat daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut Nabi, kuat iman kita, tuan-tuan. Nak suruh iman kita kuat, buat ibadat cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan maksiat, buat ibadat, dan ibadat tersebut mestilah bertepatan dengan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari dia cakap, kata Umar, "Lau nada munadin, seandainya nada munadin minas sama', suara menyeru, seorang menyeru daripada langit dengan suatu suara, ayyuhal insan, wahai manusia, wahai insan, innakum dakhilunal jannata kullukum, dakhilunal jannata kullukum, semua kamu ni masuk syurga semua, tiap-tiap kamu masuk syurga semua, illa wahida, melainkan seorang sahaja. Kata Umar, la khiftu an akuna ana huwa, aku berasa takut seandainya seorang itu adalah aku. Takutnya Umar. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita nak cari orang imannya kuat, orang yang hebat pegangannya, carilah sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, bukan orang lain. Baik. Oleh kerana itulah, oleh kerana iman kita naik turun, naik turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Buat maksiat, iman kita turun. Bertambah bila mana kita buat ketaatan. Pastikan kalau kita nak iman kita bertambah dengan ketaatan, ketaatan kita bertepatan dengan kehendak yang diajarkan oleh Nabi dan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga ialah al-jahlu billah. Manusia juga mudah terjebak dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kerana kejahilan mereka. Ramai manusia terjebak dengan dosa kerana jahil. Ramai di kalangan kita akui dulunya aku jahil, aku buat benda ni aku tak tahu. Oleh kerana tu, belajar agama ialah merupakan satu tuntutan. Belajar agama ni bukan sahaja untuk orang nak jadi ustaz. Bukan nak jadi mufti kena belajar agama. Tak. Nak jadi engineer pun kena belajar agama. Kena tahu agama. Nak jadi doktor kena tahu agama. Nak jadi pensyarah matematik, sains kena tahu agama. Kerana agama ini bukan untuk kerja dunia. Agama ini untuk kerja dunia dan akhirat. Kita tak apalah, anak seorang ni tak payah mengajar agama, tak apa, kita ajar sekolah biasa. Salah tuan-tuan. Agama ini untuk kehidupan. Agama yang kita belajar daripada sekolah rendah, kadang-kadang yang itulah kita bawa sampai tua kita. Muqaddam yang kita belajar daripada sekolah rendah itulah kita baca dalam salat, sehinggalah jumpa malam lepas pencen balik datang masjid baru menghadap imam-imam. Sebab apa? Agama ini belajar dia untuk dunia dan akhirat. Oleh kerana itu saya kata, al-jahlu billah, jahil dengan Allah Subhanahu wa taala,
menyebabkan manusia mudah leka alpa terjebak dengan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana lemahnya pengetahuan tentang Allah, jadi engineer rasuah. Tiada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doktor, menipu. Jadi ustaz pun tipu juga, tak faham agama. Ustaz jadian jahil dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua benda disunnahkan. Kan? Nabi, saya kadang-kadang saya geram sungguh. Kalau orang menega dalam masjid, saya geram, tuan. Tak apa rekod kan. Saya geram, saya sebut juga dah. Saya antara benda pantang sekali saya duduk di wilayah dulu. Bila datang penceramah ke masjid, dia menega dalam masjid. Tuan, puak-puak penceramah ni kan, na'udzubillah, mereka telah menyalahgunakan kedudukan mereka sebagai penceramah untuk jual makanan-makanan sunnah mereka. Mereka tidak berniaga, tidak bersaing di lapangan yang rata, padang yang rata. Yang menega betul-betul habis duit banyak, sewa kedai tepi jalan habis beribu sebulan. Dia mari guna platform masjid kuliah, kita suruh dia ceramah agama, dia ceramah pasal kurma dia, pasal zam-zam dia, pasal madu dia. Tak ada masalah. Kalau sikit-sikit tak apa, ni kadang-kadang 10 minit pasal benda tu sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-jahlu billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun?" Apakah kamu ni nak berhukum dengan hukum orang jahil? Bermakna Allah herdi, Allah sindir orang yang jahil. Adakah kita nak beramal dengan perangai orang jahil? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah kata, berikanlah kemaafan, ambillah kemaafan. Wa'rid 'anil jahilin, dan jauhilah kamu daripada orang yang jahil. Jahil ini satu sifat yang tercela. Oleh kerana itu kita mari masjid kena belajar. Bukan datang masjid lagi ialah untuk kelas gurau senda lawak jenaka. Ramai orang datang masjid dia nak cari penceramah yang pandai buat lawak, boleh gelak sampai tak kering gusi. Sampai kering kan? Tak kering gusi je ni. Sampai tenganga mulut daripada awal sampai habis. Ada orang begitu tuan-tuan. Saya kata, siapa-siapa yang nak lawak jenaka, tak payah datang masjid, duduk depan TV tengok Maharaja lawak. Masjid dibina untuk beri orang didikan agama, untuk menyatukan ummah, bukan untuk perpecahan, bukan untuk cari keuntungan dunia, tetapi keuntungan akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya ialah hubbud dunya wa rukunu ila syahwat. Manusia juga mudah untuk melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla bila mana mereka ini terlalu cintakan dunia. Sebagaimana saya sebut tadi, cintakan dunia terlebih. Ada orang cinta kepada kuasa. Kerana nak kuasa, dia sanggup fitnah orang, janji dia naik ke atas. Kerana nak kejawatan, sanggup dia fitnah kawan, adu domba dengan bos besar dia. Yang penting aku dapat jawatan tersebut. Ada orang nak jadi wakil rakyat, rasuah, beli undi dan sebagainya kerana nak jawatan tersebut. Ada orang berebut wanita, bertumbuk sampai berbunuh-bunuhan, berebut kekasih. Semuanya kerana hubbud dunya, kerana cintanya mereka kepada dunia. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat ke-14, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibun wa lahu." Tidak adalah dunia ini, kehidupan dunia ini merupakan satu permainan.
dan benda yang sia-sia. Sebab itulah tuan-tuan, surah Al-Ankabut ayat 64 tadi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran juga, surah Al-Imran ayat ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah kata manusia ni perangai dia begitu. Pertama sekali dia suka apa? An-nisa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia ini nafsunya dihiasinya apa? Suka kepada wanita. Wal banin, anak lelaki. Ada orang anak lelaki ramai dia berbangga-bangga akan anak lelaki. Orang Arab begitulah perangai dia, orang zaman jahili. Sekarang kita pun begitu juga, kata anak lelaki kita sedih kan. Orang lelaki lah, suami-suami bila nak dapat anak lelaki, keluar seorang perempuan sedih. Memang begitu orang. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, emas perak yang banyak. Wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, kuda yang hebat yang berjenama. Wal an'am, binatang ternakan, dan kebun-kebun yang besar. Allah kata wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu banyak benda lagi yang baik. Bahasa mudah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa suka dunia biasa, tetapi jangan bila mana cinta kepada dunia melebihi daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menjerumuskan kita kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa tuan-tuan, orang suka perempuan cantik, biasa. Normal. Orang suka dapat harta, normal. Orang suka kereta besar, normal. Tak nak tanya orang ni, tak ada seorang pun yang tak nak kereta Mercedes kan kalau dapat kan. Kecuali Mercedes yang buruk. Kan? Semua nak belaka. Semua nak kereta besar. Kalau saya tanya daripada ujung sini sampai ujung sana, kecuali yang kecil je lah, semua kata kalau nak isteri yang cantik ke yang buruk? Semua nak yang cantik belaka. Mana fitrah? Fitrah manusia. Tetapi bila mana perkara tersebut melebihi daripada sepatutnya sehingga membawa dia kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena beringat, dia kena berhati-hati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, fa wallah mal faqru akhsha alaikum, demi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak takut kamu ini fakir semua. Aku tak bimbang kamu ini jadi fakir. Aku tak bimbang kamu ini susah. Nabi kata, Nabi tak takut. Nabi kata, walakin akhsha alaikum, akan tetapi aku takut sekiranya kamu ini an yabsata alaikum ad-dunya, bila mana Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kamu dunia, bila mana Allah Subhanahu wa taala rezekikan kamu rezeki dunia yang banyak, kama busitat ala man qablikum, sebagaimana telah dikurniakan kepada umat-umat sebelum daripada kamu. Fatanafasuha, di mana mereka berlumba-lumba. Kamu berlumba-lumba untuk mengejar harta tersebut, mengejar dunia tersebut. Fatuhlikukum, lalu dunia tersebut telah memusnahkan kamu. Kama ahlakathum, sebagaimana dunia tersebut telah memusnahkan umat sebelum daripada kamu. Sebab itulah tuan-tuan, kita cukup takut. Sebab apa? Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bila mana rezekikan kita,
rezeki yang banyak kita bimbangi kita belanjakan pada jalan yang tak betul, atau dibimbangi kita mencarinya pada jalan yang salah. Oleh kerana itulah kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan, tanggapan Nabi betul. Berapa ramai orang hidup kerja siang malam, tak kira halal haram jangan masuk poket. Ulama pun punya fatwa macam-macam, tapi dia apa kisah janji masuk. Ini perangai umat pada hari ini. Banyak benda yang difatwa haram, begini haram, tapi apa kisah dia kata janji masuk. Manusia tidak lagi mementingkan halal haram, yang penting ialah masuk dalam poket mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wazhad fid dunya yuhibbuka Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kamu. Berzuhudlah kamu di dunia, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kamu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu. Saya bahasa utara saya tak reti, bahasa Kelantan ni panggil tak berkehendak. Saya tak, tidak tergila-gilakan harta orang, tak tamak kepada harta orang. Saya nak terjemah lebih sampai makna dia. Bila mana kita tak gila-gilakan harta yang ada dalam poket orang, orang akan suka kita. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada cerita dia. Ada seorang Nabi datang jumpa, ada seorang sahabat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimanakah caranya untuk aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia?" Dan Nabi kata, "Berzuhudlah kamu di dunia, yuhibbukallah." Muzhud di dunia, hidup sekadar yang ada. Tidak cari melainkan yang halal, tak ambil hak orang. Maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kita marahkan orang, sebab itulah Nabi kata, orang yang kaya sebenarnya ialah orang kaya jiwa. Sebab apa? Orang yang kaya jiwa dia rasa cukup apa yang ada dan dia tak gila-gilakan harta hak milik orang. Ni tak. Orang yang kaya dia tak tergila-gilakan harta yang salah. Orang yang kaya dia rasa cukup apa yang ada. Orang yang duk cari lagi ni orang miskin tuan-tuan. Seolah-olah tak cukup apa yang ada padanya. Cari sampai terlupa solat. Cari sampai terlupa keluar zakat dan sebagainya. Ini orang miskin. Orang yang kaya ialah orang yang ada duit, tetapi jiwanya kaya, dia tak mengharapkan harta yang ada pada orang lain. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya ialah al-ghaflatu wa 'adamul i'tibar. Kita juga mudah terjebak dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita leka dan cuai dan tak pernah ambil iktibar daripada kisah-kisah yang lalu. Ramai di kalangan kita juga kita leka lala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah dalam Al-Quran, "Wala tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malul zalimun." Jangan kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala ni lupa dengan apa yang dilakukan oleh orang zalim. Dia ghaflah, dia leka je, dia buat je maksiat. Dia kena ingat, dia buat maksiat, dia ingat Allah Subhanahu wa taala tak ambil apa pun. Wala tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malul zalimun. Jangan kamu menyangkakan Allah Subhanahu wa taala itu lupa akan apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala tangguhkan pada hari kiamat kelak dosa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala hukumkan mereka pada hari yang terbeliak biji mata manusia semuanya.
kerana besarnya azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ini lagi panjang lagi apa? Saya sebutkan 5 perkara yang boleh menyebabkan kita semua tuan-tuan akan terjebak dengan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama sekali saya sebut ialah kegagalan manusia dalam mengurus nikmat dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah kerana lemahnya iman kita, kurangnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, kurang yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa. Kalau benar-benar kita takut yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak buat dosa tuan-tuan. Kita tahu setiap kita buat buruk dicatat oleh malaikat di sekeliling kita, kiri kanan kita. Yang ketiganya saya sebut ialah al-jahlu billah, kerana kejahilan kita. Kita juga mudah terjebak dengan dosa sebab kita tak tahu benda tu berdosa kadang-kadang. Oleh kerana tu kena belajar, tambah ilmu untuk mengelakkan kita tidak jahil dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ialah hubbud dunya. Manusia ini sifatnya hubbud dunya, terlalu cintakan dunia. Terlebih-lebih cintakan dunia ini menyebabkan manusia mudah terjebak dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelimanya ialah al-ghaflah, leka. Oleh kerana tak dapat apa-apa, tak kena apa-apa, kan? Buat sekali tak kena, buat 2 kali tak kena, sehinggalah hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan dosa yang cukup banyak. Bila Allah biarkan, dia lagi buat, lagi banyaklah dosa mereka. Baik. Selepas kita cerita sebab-sebab yang boleh menjerumuskan manusia ke dalam kancah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya nak sebut secara ringkas ke depan, panjang pula ni. Al-wiqayatu minadh-dhunub. Bagaimana cara kita nak mencegah diri kita daripada terjebak dengan dosa? Pertama sekali, at-taqwa. Tidak ada benda yang paling besar mujarabnya untuk mengelakkan manusia ini terhindar daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat, ialah dengan cara mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah tiap-tiap minggu kita diberi pesan oleh khatib, wajib rukun, mesti pesan dengan takwa, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kamu, bersegeralah kamu ila maghfirah, kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan syurga yang luasnya seisi langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, syurga ini ialah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah oleh jemaah sekalian, sesungguhnya takwa ini banyak manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bagi ilmu kepada kamu, akan ajar kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, innallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala akan bersama-sama orang yang bertakwa kepada-Nya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Selepas kita membicarakan tentang perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bicarakan seberingkas sedikit berkaitan bagaimanakah cara kita untuk menyelamatkan kita daripada berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama saya sebutkan tadi ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat menyelamatkan diri dia daripada dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana pertama sekali Allah sebut wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 194. Mana mungkin seseorang yang dijamin kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjebak dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua ialah al-mahabbah, kecintaan Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang yang bertakwa. Mustahil seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mudah terjebak dengan dosa kepada orang yang dikasihinya. Yang ketiga ialah taufiqul ilm. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ilmu kepada orang yang bertakwa, iaitu Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala beri kamu ilmu, akan ajar kamu ilmu. Yang keempatnya ialah Allah Subhanahu wa taala hilangkan ketakutan dalam diri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Al-A'raf ayat 35. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan, fala khaufun 'alaihim, maka tiada ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tiada kesedihan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah At-Talaq ayat ketiga. Sambung sikit ayat selepas daripada itu. Allah sebut wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi dia jalan keluar dari segala masalah. Allah Subhanahu wa taala janji lagi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala sebut di ayat kemudian daripada itu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Pertama sekali Allah jamin kepada mereka jalan keluar daripada masalah. Kedua, Allah jamin kepada mereka yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan mereka daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah kata yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan urusannya. Mana mungkin seorang yang telah dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk terjebak dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, banyaknya kita ni dipanggil orang kampung dulu, dipanggil ayat 1000 dinar kan. Dia gantung kat kedai-kedai, nak suruh apa? Nak suruh pelaris dan sebagainya. Yang sebenarnya untuk dapat murah rezeki ialah takwa, bukan gantung kat kedai tu. Kan? Orang kita ayat 1000 dinar dia gantung kat kedai, dia kata ni lah ayat 1000 dinar untuk apa pelaris murah rezeki. Salah. Nak murah rezeki ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ambil asbab-asbab untuk murah rezeki.
Ni dak masak tak sedap, nak suruh laku kedai dia makan jual nasi. Kan? Order air lambat. Setengah jam baru sampai. Nak suruh laku kedai dia. Mana orang nak pergi? Kedai mamak kenapa? Kalau KL sebab apa lagi laku? Order 5 minit, tak ada 5 minit sampai. Sebutkan sampai dan jarang salah. Orang Melayu tulis pun salah lagi hantar makanan. Muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjang ni saya ringkasnya. Keduanya ialah at-taubah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala syariatkan, bila mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan seorang hamba itu melakukan dosa, lalu Allah Subhanahu wa taala syariatkan at-taubah. Dan bila mana seorang tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka sudah tentunya mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Taubat juga boleh mencegah kita, benteng diri kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ni banyak faedah dia. Antaranya kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibn Abbas, man lazimal istighfar, barang siapa yang memperbanyakkan, melazimkan diri dia beristighfar. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibn Abbas. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya, bagi setiap kesempitan itu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dari setiap kepayahan itu ada kemudahan, ada kebebasan, ada jalan penyelesaian. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan rezekikan kepada mereka ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak tutup kuliah saya ini, ambil masa sikit lagi tuan-tuan. Kita berada di Perlis, khususnya berada dalam suasana sikit je tak selesa. Kan, sikit tak selesa. Saya nak bacakan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ila akhiril ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Allah tuju kata-kata ni kepada orang beriman. Ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang menjaga urusan kamu, yakni pemimpin-pemimpin kamu dari kalangan kamu. Fa in tanaza'tum fi syai', sekiranya kamu berbantah-bantah dalam satu perkara, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalilah, rujuklah kepada Allah dan Rasulnya, rujuklah kitabnya, rujuklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah yang ditinggalkan olehnya. Allah kata, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Dalam konteks Majlis Agama Islam Perlis merupakan ulil amri yang bertanggungjawab dalam urusan hal ehwal agama negeri Perlis. Apabila mereka memutuskan sesuatu perkara, seharusnya menjadi tanggungjawab
kepada semua rakyat di bawah ini, semua orang Islam di bawah ini untuk mematuhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alal mar'il muslim," bagi setiap orang muslim itu, setiap orang, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh. Mesti dengar dan patuh dalam perkara fima ahabba wa kari, ma lam yu'mar bi ma'siyah. Bila mana diperintahkan sesuatu perkara, mestilah dengar dan patuh. As-sam'u wa ta'ah, benda yang kamu suka dan benda kamu tak suka. Ma lam yu'mar bi ma'siyah, selagi mana perintah tersebut tidak menyuruh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Adakah perintah yang dikeluarkan oleh majlis agama Islam ini bertentangan dengan Quran dengan sunnah? Itu neraca kita sebenarnya. Neracanya setiap pemerintah itu bila menyuruh sesuatu perkara, di mana neraca ketaatan kita? Neracanya ialah ma lam yu'mar bi ma'siyah, selagi mana mereka tidak menyuruh kepada perkara-perkara yang maksiat. Fa idza umira bi ma'siyah, bila mana diperintahkan melakukan maksiat, fala sam'a wala ta'ah, pada masa tersebut bila mana diperintahkan kamu melakukan perkara maksiat, maka tak wajib bagi kamu, tidak perlu bagi kamu untuk taat dan patuh. Untuk kamu dengar dan taat, tak perlu lagi. Sekarang ini apa yang digariskan oleh majlis ialah perkara mungkin orang suka, ada seorang tak suka, ada tak suka, ada yang suka. Tuan-tuan, kalau semua ni nak ikut kepala dia macam mana? Mari seorang berebut. Sebahagiannya AJK separuh ni nak buat macam ni, sebahagian nak buat macam ni. Siapa yang putuskan? Mesti ada ketua dia. Masjid ni ada ketua dia. Ketua ni bertanggungjawab kepada siapa? Ada ketua di atasnya. Hidup ini penuh dengan kerukunan, ada tata cara yang telah digariskan oleh Islam. Oleh kerana itu patuhlah tuan-tuan. Yang menitahkan kita juga bukan orang biasa. Tuanku sendiri. Telah ditangani oleh Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Saya mudah tuan-tuan, sebab saya asal berkhidmat di wilayah Persekutuan. Saya semasa berkhidmat di wilayah Persekutuan, ada benda saya tak suka. Tapi oleh kerana benda itu arahan ulil amri di sana, saya patuh. Pada hakikatnya saya tak suka. Walaupun berbeza dengan pandangan saya sendiri, saya patuh. Kerana apa? Ini adalah arahan ulil amri. Mungkin di sana ada perbezaan pandangan. Kepatuhan saya ialah kepatuhan kepada ulil amri. Sebab tuan-tuan, benda ni mudah, simple. Datuk Mufti dalam khutbah dia sebut kisah bagaimana kisah Khalid Al-Walid. Seorang yang hebat, seorang Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan setiap peperangan yang disertai oleh Saifullah ini, Khalid Al-Walid, Islam tak akan kalah. Lihatlah bagaimana sikap Khalid Al-Walid, seorang tentera yang hebat, panglima tentera, bila dicabut kuasanya. Dia kata, aku tidak berperang kerana Umar. Ana la uqatilu li ajli Umar. Aku tidak berperang kerana Umar, tetapi aku berperang kerana Tuhan Umar. Dia dapat surat pemecatan waktu tengah perang, dia simpan surat. Bila reda selesai peperangan, dia serahkan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bukan setakat itu sahaja, bukan serah lari balik, tak. Khalid Al-Walid masuk menyertai, duduk di bawah pemerintahan
Panglima tentera baru Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini sikap kita, tuan-tuan. Adakah kita pada hari ini lebih hebat daripada Khalid Al-Walid? Adakah yang ada pada hari ini siapa begitu saja? Saya pelik, tuan-tuan. Muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ambil iktibar ada kisah yang banyak. Banyak, tuan-tuan, kalau saya nak kisah ketaatan kepada ulil amri ni banyak. Cukuplah sekadar satu kisah ini untuk kita fahami, untuk kita redakan. Jangan kita api-apikan lagi. Pilihlah mana. Bila pemerintah buat keputusan satu perkara, maka ta'ala. Hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Hukuman pemerintah, keputusan pemerintah mengangkat khilaf. Cukup sekadar itu dahulu, tuan-tuan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.